Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey murid-murid, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran subjek sains tahun 1 disampaikan oleh Muallim Ahmad Adham, Siti Tahfiz Ibadur Rahman Tumpai. Okey, murid-murid boleh buka buku teks murid-murid. Okey, standard pembelajaran, murid boleh menggunakan deria. Murid boleh menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. Selepas daripada pembelajaran, murid-murid boleh mengetahui, boleh menggunakan deria murid-murid untuk mengenal pasti objek. Yang kedua, murid boleh menjelas dengan contoh penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu deria tidak dapat berfungsi. Okey. Sekiranya murid-murid tidak dapat melihat di dalam kegelapan, murid-murid boleh menggunakan deria lain sebagai ganti untuk murid-murid meneruskan kegiatan murid-murid. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, murid-murid boleh buka buku teks murid-murid muka surat 37. Okey, buka buku teks murid-murid muka surat 37. Gunakan deria sepenuhnya. Subtopik gunakan deria sepenuhnya. Bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam kegelapan. Okey, murid-murid tengok dalam buku teks murid-murid ada gambar rajah. Okey. Ada budak nama dia Linda. Dia tidak dapat melihat dalam kegelapan dalam bilik dia. Okey, disebabkan bekalan elektrik terputus. Okey. Namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu suluh. Okey, bila dalam kegelapan, Linda tidak boleh menggunakan deria penglihatan untuk mencari lampu suluh. Tetapi, Linda boleh menggunakan deria sentuhan iaitu kulit untuk mencari lampu suluh. Okey, mengapakah Linda tidak menggunakan deria lain untuk mencari lampu suluh? Okey, contoh. Kenapa dia tidak menggunakan deria pendengaran? Adakah deria pendengaran boleh digunakan untuk mencari lampu suluh? Lampu suluh tidak boleh menggunakan deria pendengaran sebab lampu suluh tidak berbunyi. Lampu suluh juga tidak boleh bau ataupun rasa. Jadi tidak boleh menggunakan deria lain lah. Bila dalam gelap, kita hanya boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu suluh. Sebab apa? Sebab bila kita sentuh lampu suluh, kita tahu bentuk lampu suluhnya macam mana dah. Okey, tengok kebat. Bagaimanakah Linda mengetahui objek yang disentuh ialah lampu suluh? Sebab Linda bila sentuh, murid-murid dah tahu bentuk fizikal lampu suluh. Okey, kita tengok yang seterusnya. Muka surat 38. Okey, dekat bawah, murid-murid tengok dalam buku teks murid-murid. Muka surat 38 dekat bawah. Apabila sesuatu deria tidak berfungsi dengan baik, kamu masih boleh menggunakan deria yang lain untuk memerhati. Contoh murid-murid dalam gelap tadilah. Jika deria penglihatan tidak berfungsi, murid-murid masih boleh menggunakan deria lain untuk memerhati. Okey, kita tengok. Murid kenal ataupun tidak ni?
cermin mata. Okey, ini adalah cermin mata. Cermin mata ialah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Sebagai contoh, jika murid-murid ataupun muallim yang rabun dekat ataupun rabun jauh, bila nak tengok benda dengan mata akan jadi kabur. Jadi untuk melihat sesuatu benda tersebut menjadi jelas, murid-murid boleh memakai cermin mata. Okey, yang seterusnya, gambar rajah yang kedua, ini adalah alat bantu pendengaran. Kita pakai dekat telinga lah. Alat bantu pendengaran dapat membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Ini bukan pekak dah. Tapi dia kurang pendengaran dia. Tak sampai tahap pekak lah. Tapi dia boleh menggunakan alat bantu pendengaran. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, muka surat 39. Okey, kita buat ulang kaji sikit lah. Mari ulang kaji. Nombor 1. Namakan bahagian tubuh yang berkaitan dengan deria yang berikut. Okey. Murid-murid tengok ni. Gambar A. Dia menunjukkan. Okey. Bahagian tubuh apa ni? Siapa yang tak kenal, dia tak boleh rasa ya. Okey, ini adalah lidah. Bahagian tubuh lidah. Kita menggunakan lidah untuk ni lidah. Kita menggunakan lidah untuk merasa. Kalau makanan tu kita rasa masam, masin, manis, pahit, tawar. Okey, B, murid-murid tengok. Dekat tangan murid-murid, B, bahagian tubuh yang berkaitan dengan deria adalah, jangan sebut tangan. Kalau sebut tangan, salah dah. Kita sebut kulit. Kulit. Bahagian tubuh yang berkaitan dengan deria yang berikut adalah kulit. Tangan ni kita simplikasi maksudkan dia sama dengan kulit lah. Sebab kulit, bila kita sentuh sesuatu benda ataupun kendi yang panas, kita tahu okay, kendi tu panas. Bukan sebab tangan tapi sebab kulit. Kalau kita sentuh dengan siku, sama juga kalau kita sentuh dengan siku, bukan sebab siku tapi sebab kulit. Okey, C. Yang seterusnya, okey, murid-murid tengok gambar ni. C, gambar telinga. Jadi, gambar telinga. Gambar telinga berkaitan dengan deria pendengaran. Murid-murid menggunakan telinga sebagai deria pendengaran. Kalau murid-murid tak ada telinga, murid-murid tak boleh mendengar. Okey, yang kedua, soalan yang kedua. Nyatakan deria yang ada pada manusia. Deria yang ada pada manusia banyak. Okey, yang pertama deria pendengaran. Deria pendengaran menggunakan telinga. Yang kedua, deria penglihatan. Kita menggunakan mata. Yang seterusnya, deria rasa. Kita menggunakan lidah tadi. Yang keempat, deria bau. Okey, deria bau. Murid-murid menggunakan anggota badan. Hidung. Kalau murid-murid ada hidung, murid-murid boleh bau makanan tu sedap ataupun tidak. Okey, yang kelima, deria sentuhan. Deria sentuhan ni kulit lah. Murid-murid boleh sentuh. Contoh murid-murid pegang
kertas. Kertas, murid-murid sentuh kertas. Kertas tu licin ataupun kasar. Murid-murid boleh nyatakan. Okey, yang ketiga, kelaskan objek yang berikut berdasarkan bangunnya. Lengkapkan jawapan dalam jadual pengelasan. Okey, yang ketiga kita buat jadual mengikut harum dan busuk. Harum dan busuk. Okey, minyak wangi. Minyak wangi berbau harum. Belacan berbau busuk. Okey, sampah memang busuklah. Okey, bunga ros berbau harum. Okey, yang keempat, tengok soalan yang keempat. Apakah deria yang dapat digunakan untuk membantu kamu semasa berada di dalam gelap? Okey, deria yang dapat digunakan untuk membantu murid-murid semasa berada di dalam gelap. Okey, murid-murid berada di dalam bilik. Lepas tu elektrik terputus. Okey, jadi bilik murid-murid dalam keadaan gelap. Jadi deria apakah yang murid-murid gunakan untuk mencari lampu sulur ataupun mencari telefon? Deria yang murid-murid gunakan adalah deria sentuhan. Deria pendengaran pun boleh dan deria bau pun boleh. Okey, kebat. Tengok, kebat soalan dekat bawah ni murid-murid dalam kotak putih ni. Kaburnya, saya tidak dapat membaca teks ini. Murid-murid tengok buku, murid-murid tak dapat baca pun. Apa yang tertulis dalam buku teks murid-murid? Okey, jadi tengok soalan dia. Apakah alat yang dapat membantu Amir membaca dengan lebih jelas? Bila kita melihat sesuatu benda, kita kabur, mata murid-murid kabur, maka murid-murid menggunakan apa? Murid-murid menggunakan cermin mata untuk melihat sesuatu benda ataupun membaca teks dengan lebih jelas. Okey. Murid-murid perlu buat, mari ulang kaji ni ya. Salin jawapan yang muallim dah bagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.